Ya, lagu itu adalah sedikit teaser untuk selepas ini ya Iya. Syima ya. Kerana kita sudah pun mendapatkan Dr. Ismungi dalam talian pada ketika ini dan untuk berkongsi kepada kita semua mengenai situasi semasa lah Betul, status COVID-19. terkini ya Ya, COVID-19 di Labuan ya ketika ini. kita dapatkan Dr. Ismungi. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, Randy. Ya Doktor, pertama sekali terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama dengan kami menerusi segmen Salam Padian di Labuan FM ya Doktor ya. Okey, terima kasih juga. Okey Doktor, kita teruskan dengan soalannya Doktor. Mengenai semalam dilaporkan satu lagi kes positif COVID-19 direkodkan di Labuan. Boleh tak Doktor jelaskan situasi ini? Okey, terima kasih Randy, terima kasih DJ Sima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua warga Labuan yang saya hormati, yang saya kasihi. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Ketua Pengarah Kesihatan pada petang semalam, Labuan mencatatkan satu lagi kes positif PCR, iaitu confirmation untuk kes COVID-19 pada 29 hari bulan yang lepas. Kes ini merupakan kes yang mempunyai bukan warga negara, yang mempunyai sejarah perjalanan yang baru balik daripada Sabah pada 22 hari bulan 9 yang lalu. Jadi kes ini sebenarnya telah pun ke Sabah, telah pun menetap di Beaufort dan juga telah pun ada sejarah perjalanan di Kota Kinabalu sebelum balik ke Labuan pada 22 bulan 9. Jadi seperti mana yang telah kami lakukan sebelum ini, semua pergerakan masuk ke Labuan pada 22 bulan yang ada risiko, kami telah pun mengambil ujian rapid test, iaitu ujian untuk pengesahan awal sama ada kemungkinan atau tidak kemungkinan untuk dijangkiti oleh COVID-19. Jadi pesakit ini telah pun diuji di pintu masuk pada 22 hari bulan dan pada 23 hari bulan sebenarnya pesakit ini telah ujian untuk saringan awal COVID rapid test antigen telah pun positif pada 23 hari bulan. Dan daripada 23 hari bulan itu pesakit ini telah pun dirawat di Hospital Labuan sehingga sekarang. Jadi sebagai prosedur apabila rapid test telah pun positif, iaitu kemungkinan ada jangkitan kepada seorang pesakit, kami di Jabatan Kesihatan dan Hospital Labuan kami mengambil pendekatan untuk merawat terus walaupun ia sekadar untuk rapid test pengesahan awal, tetapi semua pengesahan awal yang positif untuk rapid test telah pun diasingkan dan dirawat di Hospital Labuan. Jadi kes ini sebenarnya telah pun berada di Hospital Labuan sejak 23 bulan yang lalu dan pada 29 bulan kami dimaklumkan kedua-dua ujian sampel yang dihantar untuk pengesahan COVID-19 bagi pesakit ini telah menunjukkan positif. Jadi pesakit ini telah pun dirawat di Hospital Labuan. Jadi di Hospital Labuan kekal 7 kes. Tidak ada pertambahan kes di Hospital Labuan sebenarnya sebab kes yang disebutkan semalam merupakan kes yang telah pun kita rawat di Hospital Labuan. Ya, Doktor. Dan Doktor bercakap mengenai daripada kes luar ni, pastinya doktor dah menyebutkan Selasa lepas di mana pintu masuk kita dikawal dengan cukup baik dan cukup ketat oleh pihak kesihatan sendiri dan terdapat kekangan sebenarnya dari segi space, terutama sekali di Terminal Feri Antarabangsa Labuan ataupun di Terminal Feri Roro ya. Jadi ingin bertanya kepada doktor sekarang ini, bagaimana situasi di pintu masuk Labuan setakat ini? Adakah masih sesak lagi seperti pada hari Ahad yang lalu? Dan bagaimana dengan petugas KKM pula yang menjalankan ujian saringan? Adakah mencukupi? Silakan doktor. Okey, terima kasih sekali lagi Randy. Untuk pengetahuan semua, keadaan di terminal feri sekarang dan semua di pintu masuk sangat terkawal. Kesesakan hanya berlaku pada feri yang pertama saja pada 27 hari bulan yang lalu. Itu pun disebabkan oleh kedatangan terlampau ramai dalam feri tersebut dan kenderaan yang terlampau ramai dekat feri tersebut menyebabkan agak kesesakan pada feri yang pertama. Walaupun selepas feri pertama itu pihak kami, saya sendiri berada di feri waktu tersebut, di terminal waktu tersebut, telah membuat arahan serta-merta dengan menghantar pegawai-pegawai kami untuk menyusuli di menumbuk dan setiap feri ditempatkan 6 ke 8 orang pegawai kami untuk membuat edaran dan juga membuat saringan awal di dalam feri sebelum feri itu mendarat.
Dan kami juga membuat pendekatan yang agak drastik pada waktu itu, di mana sekiranya keadaan masih lagi tidak terkawal, kami telah pun memberi temu janji kepada sesiapa yang telah pun diberi NX14, iaitu telah pun bakaikan gelang, untuk dibagi temu janji di klinik kesihatan membidai pada keesokan harinya untuk memastikan tidak ada kesesakan keterlaluan di pintu masuk kita. Dan alhamdulillah selepas daripada kes yang pertama, feri pertama, keadaan sangat terkawal. Dan termasuk apabila semalam sendiri, setiap hari saya berada di terminal feri, dan keadaan sekarang ni sangat-sangat terkawal. Begitu juga di Membidai sendiri, klinik kesihatan Membidai. Seperti mana yang kita maklumkan, untuk mengelakkan kesesakan di pintu masuk yang amat kecil tersebut, kami telah pun mengarahkan untuk membuat saringan di dalam klinik kesihatan Membidai. Untuk tujuan tersebut, kami di klinik kesihatan telah menyediakan 16 pusat untuk ujian tersebut, di mana kesemua ujian-ujian itu dibuat di dalam kompleks ini sendiri. Dan yang hanya ada kesesakan adalah waktu pagi, disebabkan walaupun kami memberi appointment, datang ke klinik secara appointment, kebanyakan pelanggan memilih untuk datang seawal pagi, menyebabkan berlaku sedikit kesesakan. Walaupun menjelang petang dah tidak ada, macam semalam lebih kurang dalam pukul 2 petang, hampir tidak ada pesakit sudah untuk ujian-ujian tersebut. Dan untuk pagi ini, pagi ini pada 1 Oktober ni, pagi ini sangat terkawal, dan bilangan pesakit pun dah amat kurang, Randy. Ya, itulah dia. Tahniahlah kepada doktor. Setakat ini masih orang kata terkawal lah bila persoalan Labuan ni. Dan Shima, teruskan Shima. Ya, dan kita nak mengetahui jugalah doktor ya, sejak Ahad yang lalu berapa ramai yang telah disaring setakat ini? Okey, Shima, ini untuk pengetahuan pada semua warga Labuan itu sendiri. Pihak kami menyaring di pintu masuk, termasuk di feri Roro, feri terminal antarabangsa, dan juga lapangan terbang. Sehingga 29 bulan, sebab yang semalam masih dalam pengiraan lagi, untuk masih dalam proses untuk kemasukan ke dalam sistem data kita. Tetapi sehingga hari Selasa 29 September, pihak kami telah pun menyaring seramai 7,107 orang penumpang, termasuk telah pun membuat swab test sebanyak 7,107, tidak termasuk semalam, Shima. Yang ini adalah sehingga hari Selasa yang lepas. Dan setakat ini yang telah pun berada di kuarantin kita adalah 5,817 orang yang berada di dalam pusat kuarantin daripada hari 27 sehingga 29 hari bulan yang lalu. Ada sedikit pertelingkahan disebabkan oleh kita untuk transporter, untuk yang menghantar makanan dan semua-semua di Labuan. Kita tidak membuat kuarantin secara direct, tetapi kita menyaring setiap daripada mereka. Sekiranya bergejala, kami tidak akan benarkan masuk. Sekiranya tidak bergejala, kami akan menyaring setiap hari dan mengambil sampel antigen dan PCR untuk mereka. Sebab itu ada perselingkahan di dalam bilangan kuarantin dengan bilangan yang saring, Shima. Ya, itulah dia. Doktor, pada riset selepas kita ada menghubungi doktor juga mengenai pengambilan sampel PCR lah. Betul tak, doktor? Dan sekiranya mereka, terutama daripada negeri Sabah, mereka perlu datang ke sini. Sekiranya mereka tidak mau menjalani kuarantin di sini, mereka perlu mengambil sampel PCR itu di Sabah, dan validity untuk sampel itu adalah 3 hari. Betul tak, doktor? Betul. Bagi siapa yang tidak mahu menjalani proses kuarantin di Labuan, mereka boleh memilih untuk membuat ujian PCR. Bukan ujian rapid test ya Randy. Itu ujian PCR di negeri Sabah 3 hari sebelum result yang perlu dinyatakan, result 3 hari sebelum masuk ke Labuan, untuk kita membuat rilis untuk tidak membuat kuarantin. Ya, bermakna doktor sini penjelasannya di sini adalah mereka perlu mendapatkan result daripada PCR itu, dan dalam tempoh 3 hari mereka perlu datang ke Labuan lah, kerana validity untuk result itu adalah 3 hari sahaja maksimum ya, doktor ya.
Ya, betul. Iya, itulah dia. Dan itu menjawab persoalan kerana ramai yang tanya. Boleh nanti kata tak kalau tamu kuarantin dia boleh, tapi kita belum menjalani ujian PCR tu di Sabah dan result tu dah keluar dalam masa 3 hari anda kena masuk Labuan. Masuk Labuan. Dia punya validity 3 hari saja ya. Ya, itu dia satu menjawab persoalan daripada doktor lah. Khasnya daripada warga Labuan sendiri. Okey doktor. Sebagai penutupnya pada hari ini, selalu menutup lah doktor. Sekali lagi lah. Dikabarkan juga menerusi unit berita awal semasa Labuan FM ada sudah kes-kes yang ingkar ni. Jadi kita minta nasihat doktor kepada warga Labuan, terutama yang diarahkan kuarantin doktor. Silakan doktor. Okey, terima kasih Randy dan untuk semua warga Labuan yang saya hormati, apabila kita telah pun diberi Annex 14 lampiran 14D arahan untuk kuarantin dan telah dipakaikan gelang, maka semua daripada individu-individu tersebut tertakluk kepada Akta 342, Akta Penyakit Berjangkit 1988. Jadi apabila mereka ini telah dipakaikan gelang, nama mereka telah pun ada dalam sistem yang telah pun didaftarkan di dalam sistem secara kebangsaan. Oleh sebab itu, semua yang telah dipakaikan gelang apabila telah diarahkan untuk membuat temujanji mengambil swab PCR perlu hadir di klinik kesihatan untuk membuat PCR tersebut. Sekiranya PCR tidak dibuat, mereka tidak boleh dilucutkan gelang itu nanti. Gelang itu tidak boleh dipotong. Itu yang pertama yang perlu kita maklumkan dekat sini. Yang kedua, individu-individu yang telah dipasangkan gelang tersebut tidak boleh menanggal gelang itu walau dalam keadaan apa sekalipun melainkan mendapat kelulusan daripada Jabatan Kesihatan itu sendiri. Sekiranya gelang itu terputus dengan sengaja ataupun orang yang telah dipakaikan gelang tidak menghadiri diri apabila dipanggil untuk proses untuk penghantaran Annex 17 ataupun untuk rilis, orang-orang tersebut, individu-individu tersebut boleh disabitkan di bawah Akta 342, kesalahan-kesalahan di bawah 342 yang apabila disabit kesalahan boleh di-compound sehingga RM1,000 dan juga penjara tidak melebihi 6 bulan. Itu adalah compound-compound yang akan dijalankan bagi individu-individu yang tidak mahu untuk menjalankan ujian swab dan juga memutuskan dengan sengaja bagi gelang-gelang tersebut. Dan sekiranya mereka juga ingkar, apabila kita telah memberi gelang tersebut, gelang itu adalah pertanda bahawa orang-orang ini perlu berada di rumah. Ada dua jenis gelang sekarang ini, gelang berwarna pink dengan gelang berwarna putih dan juga warna biru. Perbezaannya adalah gelang berwarna pink itu adalah bagi individu-individu yang ada kontak dengan pesakit-pesakit COVID sedia ada. Dan manakala gelang-gelang berwarna putih dan warna biru adalah gelang-gelang untuk mereka yang di bawah surveillance, di bawah pemantauan balik daripada Sabah ataupun yang ada risiko lain selain daripada kontak rapat. Jadi mereka-mereka yang telah dibuat perintah untuk kuarantin ini perlu berada di rumah kecuali mendapat kelulusan Jabatan Kesihatan untuk aktiviti-aktiviti kesihatan, contohnya apabila untuk membuat swab ataupun untuk mengambil ataupun memastikan mengambil sendiri Annex 17 untuk rilis daripada kuarantin itu sendiri. Sama juga mana-mana yang didapati keluar daripada rumah dan tidak menjalankan aktiviti-aktiviti kuarantin seperti yang telah diarahkan, mereka juga boleh disabit di bawah Akta 342 dengan sama juga denda sebanyak compound sebanyak RM1,000 ataupun penjara 6 bulan sekurang-kurangnya sehingga 6 bulan. Jadi besarlah harapan kami di Jabatan Kesihatan ini untuk kita sama-sama bertanggungjawab. Kami di Jabatan Kesihatan bertanggungjawab untuk memastikan semua orang disaring, semua orang diambil ujian dan individu-individu termasuk warga Labuan juga bertanggungjawab untuk memastikan apabila diarahkan kuarantinlah betul-betul. Sebab kita tidak tahu kes-kes yang di Sabah sekarang ini semua berada di satu Malaysia sekarang ini. Dan kita di pulau kecil ini seboleh-bolehnya tanggungjawab itu adalah tanggungjawab kita bersama untuk memastikan kesejahteraan kita dekat sini. Disebabkan kita dah ada 7 kes di Zahra Hospital. Pertambahan kes-kes yang seterusnya adalah amat membimbangkan. Sekiranya kalau kita tidak memastikan
SOP ini dipatuhi, pertambahan bilangan kes mungkin boleh menyebabkan kita seperti beberapa daerah di negeri Sabah kembali pada PKP balik. Oleh sebab itu, untuk kita yang akan menentukan Randy, sama ada kita ke arah PKP ataupun tidak. Dan kerjasama daripada semua, termasuk agensi-agensi dan juga warga-warga Labuan diperlukan untuk memastikan kita putuskan semua penularan ini. Dan yang terakhir daripada saya pagi ini, Randy, sebab kita ada kemasukan lebih kurang dalam 7,000 lebih. Kalau campur dengan semalam, mungkin dah mencecah 8,000 lebih kemasukan daripada Sabah yang kita tidak tahu lagi status. Kita dalam proses untuk mengenal pasti status mereka ini melalui ujian PCR. Oleh sebab itu, sekitar bandar, sekitar kawasan kita, mungkin viral load itu dah ada. Oleh sebab itu, saya menyeru pada semua rakan-rakan kita di Labuan ini, jaga diri sendiri untuk diri sendiri dengan memastikan penjarakan sosial, pakai mask, basuh tangan, dan kalau boleh sekiranya ada kedai-kedai yang terlampau sesak yang tidak menjalankan penjarakan, tolong jangan masuk untuk memastikan diri kita sendiri selamat. Sila pastikan penjarakan 1 meter di antara individu itu dijalankan dengan elok. Dan untuk tujuan tersebut, saya ingin memaklumkan kepada warga Labuan sepanjang minggu ini dengan minggu depan untuk memastikan kepatuhan pegawai-pegawai penguatkuasa kami akan berada di sekitar Labuan ini untuk memastikan kepatuhan kepada SOP-SOP tersebut. Sebab kita telah pun memberi peringatan beberapa kali, dan kali ini insya-Allah pegawai-pegawai ini akan membuat tindakan yang lebih selain daripada teguran. Sebelum ini kita membuat teguran, dan selepas teguran kita akan membuat penguatkuasaan undang-undang yang sebetulnya. Jadi saya mohon pada warga Labuan untuk memberi kerjasama untuk kita memastikan Labuan ini kembali kepada hijau ini. Ya. Terima kasih doktor, dan satu pengumuman khas pada hari ini di mana doktor telah pun memberitahu kita semua bahawa mulai hari ini doktor pegawai-pegawai dari ataupun petugas-petugas daripada Jabatan Kesihatan akan berada di sekitar Labuan ini di premis-premis untuk memastikan kita semua mematuhi SOP dan juga arahan yang terkini yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Betul doktor? Betul. Ya doktor. Okey doktor. Ini ada satu soalan last sebelum kita menutup ni. Bagaimana mereka yang telah pun disaring ni ingin mendapat tahu keputusan mereka? Adakah mereka perlu menunggu sahaja ataupun ada cara lain doktor? Untuk pengetahuan Randy, sekarang ini kita cuba untuk mempercepatkan result ini, dan kita sebenarnya result ini dihantar ke KK di Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan di Kota Kinabalu. Walaupun disebabkan oleh kesesakan di Sabah, kami telah pun membuat permohonan dan telah pun diluluskan. Separuh daripada sampel-sampel ini akan dihantar ke Institute Research di Kuala Lumpur di Kebangsaan dan juga Makmal Kebangsaan di Sungai Buloh. Jadi disebabkan oleh kita tengah menunggu keputusan-keputusan ini, saya mohon supaya yang telah diambil swab ini untuk menunggu arahan selanjutnya daripada kami. Kami akan memanggil keputusan-keputusan yang telah keluar, akan dimaklumkan melalui media massa dan juga mungkin daripada RTM nanti untuk membuat hebahan kepada batch-batch yang telah pun ada result. Jadi tidak perlu keluar rumah untuk memidai, dan kita akan maklumkan daripada batch-batch mana yang telah pun ada keputusan. Walau bagaimanapun Randy, sekiranya ada yang positif, kami tidak akan menunggu batch tersebut, kami akan menghubungi individu-individu tersebut secara direct. Okey. Satu penerangan cukup jelas. Jadi kepada mereka kita tunggu-tunggu, sabar, yang telah menjalankan selingan pun sabar, kerana ada akan pengumuman nanti dari semasa ke semasa ya. Okey. Terima kasih Dr. Ismuni untuk masa yang terluang ini dan pencerahan untuk warga Labuan khasnya mengenai situasi terkini COVID-19 di wilayah Persekutuan Labuan, Doktor. Okey, terima kasih Randy, terima kasih DJ Sima, terima kasih ATM, terima kasih semua warga Labuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi pencerahan yang cukup jelas
daripada Dr. Ismuni, dan ada juga yang bertanya kat sini ke. Dan ramai juga yang menyokong ni. Betul kata Dr. Ismuni katanya. Kalau rasa-rasa kedai makan sesak, janganlah masuk. Janganlah masuk. Tolong kawal bahagian kawasan sekolah, datang dan balik. Maaf sekali lagi katanya. Ada lagi ni kan, ramailah yang juga menyatakan kebimbangan dan juga tidak kurang menyatakan sokongan kepada warga Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Besar Labuan ni dalam menjalankan tugas mereka, ya. Itu satu yang kita pujilah, dan kita sama-sama menjaga. Dan sekali lagi dimaklumkan, tadi sudah pun diumumkan oleh yang berbahagia Dr. Ismuni kita, di mana petugas-petugas kesihatan akan mula bertugas, akan mula memantau pada mulai hari ini ke premis-premis sekitar Labuan ini untuk memastikan kita mematuhi arahan penjarakan fizikal dan juga pematuhan SOP. Kerana teguran dah bagi dan mungkin lepas ni ada tindakan yang akan diambil lah. So sama-sama kita berwaspada, berhati-hati dan sentiasa kita mematuhi SOP dan juga penjarakan fizikal, ya. Dan berhati-hatilah kita kerana pastinya setiap perkara yang dilakukan itu pastinya untuk kebaikan kita bersama, ya. Betul. Dan sekali lagi juga pesanan untuk anda yang sedang di kuarantin ketika ini, terus patuhi, jangan ingkar perintah kuarantin, terus berada di rumah anda, ya.